tunggu. Ingatkan Datuk Fauzi datang sini nak cakap, nak bagi tahu dah, oh pilihan raya ni tak lama lagi bila, tarikh bila. Tapi kalau ikut ramalan saya kata ramalan saya tu sampai habis lah, sampai bulan Mac lah, 8 Mac lah, yang dengan automatiknya gugur, kan ada habis tempoh tu automatik tu dalam tempoh 2 bulan selepas 8 Mac. Kenapa nak dapat awal tu nampaknya yang kita kata tadi lah, senario yang berarti kita nampak yang berlaku ni, kita nampak macam menampakkan suatu keadaan tak menentu yang membimbangkan pihak sana dan yang merasakan mereka masih tak ingin menyerah. Padahal kita dalam dunia, saya nyatakan tadi, kalau kita dah tahu dah kita ni tak begitulah, tak begitu orang kata dapat memegang amanah lah, saya tak mau kata lebih-lebih kan. Senario yang berlaku mana kita faham lah, lebih baik kita menyerahkan lah kepada rakyat untuk menentukan. Buat je lah, bukan kita nak menganiaya, tidak. Kita yang dalam Pakatan Rakyat, yang atas pagar pun, yang UMNO yang dah faham, yang bersama dengan kita, masuk yang adun kemelah yang nak mengisi apa ni, menyokong ditubuhkan yang mengisytiharkan apa ni, kita laksanakan hudud di Johor. Itu semua atas kesedaran bahawa kita ni ingin melaksanakan amanah dari Allah. Ibarat kita sebuah bas tu, kita hanya nak menukar driver lah dengan apa dia punya apa, attendant dia, kelendan lah, pembantunya tu. Penumpang tu kita juga. Bas tu lah, Malaysia ni lah, Malaysia tu sama lah, bas tu penumpang macam bas tu macam Malaysia lah. Karena kalau kita masih pertahankan, kalau pemandu tu misal katalah yang kan macam-macam pemandu pun kita tahu kan, lagi rendah pun ada kan, yang minum tua pun ada kan. Maknanya kalau dah apa yang kita nampak ni tak begitu baik lagi, kita hanya nak bagi contoh macam mana kita dapat melaksanakan yang lebih baik itu. Bukan lama kita minta 5 tahun je kan. Tapi kita kata tadi lah, kalau mereka sendiri dah membuat sesuatu yang kita dah tegur pun nampaknya mereka memandang enteng saja, tak serius. Yang patut serius tak serius. Sedangkan kalau yang pihak ini pula misalnya, oh cepat pula. Saya nak cerita ni tak boleh lah, banyak rahsia yang saya pegang pun kan. Katakan kes ini, oh cepat, tak sampai seminggu dah dapat siapkan siasatan, dah nak hantar ke DPP. Kenapa dia buat task force? Siapa task force ni? Ini pasukan yang besar untuk mempercepatkan siasatan. Melibatkan apa? Belanja yang lebih, kerana melibatkan dari negeri lain, daerah lain. Ini cerita cakap itu je lah, pasal lebih-lebih lah. Bukan saya nak mengairkan PDRM, tidak. Kerana saya pun kesian pada PDRM, kerana kita ni tertekan, kerana kita faham lah, atau polis tu sebetulnya memanglah kita, pemerintah tertinggi adalah KPN ya. Kita ada pihak lain lagi, kita bertakluk pada politik negara ni. Kita ada menteri kita ada Perdana Menteri kita, jadi faham-faham lah. Jadi kita jangan membiarkan ketidakadilan ini berterusan. Kita cegah segala kemungkaran, kita buat perubahan. Lantaran itu kita akan adakan satu bahtera Pakatan Rakyat. Itu yang saya nak nyanyikan tadi tu. Kita tunda-tunda ya, kerana nak minta derma ni semua ni ya. Derma masih berjalan, bakal-bakal tu ramai lagi yang menunggu-nunggu nak menderma ya, silakan teruskan. Cuma sambil itu saya akan agaknya sebagai penutup menyampaikan sebuah sajak ataupun sebuah lagu yang diberi nama Bahtera Pakatan Rakyat. Supaya dengan terkejut, lirik ini dikarang oleh Fauziah binti Ghahdudin. Saya Fauzi, dia Fauziah, Datin Fauziah. Dia ni penyokong kuat Pakatan Rakyat dia lah. Tapi bukan penyokong dia yang kata secara babi buta tak. Dia lebih kuat saya lah. Kami sama-sama tak dapur Al-Quran, sama-sama bila pencen, dia pun pencen juga. Dia gentleman. Jumpa ustaz sana sini, orang kata mengkaji lah, mengkaji dan muhasabah diri, bertaubat, dan insyaAllah kalau Allah terima tu agaknya, kalau dulu kita kata kepada buka kasih, itu istilahnya dulu saya pernah nyanyi karaoke lah, muda-muda dulu. Sekarang kalau saya nyanyi pun dalam bentuk nasyid, bunyinya
Kepadamu, oh Tuhan, ke Tuhan ini malam. Kepadamu, oh Allah. Gitu tak? Tak buat ini kan? Kepadamu ya Allah, aku serahkan jiwa dan raga, jua segalanya. Apakah kau akan menerima ibadahku ini, atau kau melemparkanku ke neraka jahanammu? Itu yang saya maksudkan, bahwa kita muhasabah diri, ikhlas hati, dan saya yakin apa yang kami pilih ini merupakan bukan perjuangan yang kata tadi menderhaka, tidak. Karena kerajaan tetap kerajaan. Ya, kalau kita kata pilih parti lain pun jangan dianggap kita ini menentang kerajaan, tapi menentang kemungkaran. Kita nak letak pihak lain yang pegang tampuk ini, kerana mereka nanti insya-Allah, kerana kita sama-sama nak perjuangkan, mereka akan mentadbir dengan betul dan kita membasmi segala kemungkaran yang berlaku. Dan kalau segi hukum Allah tu yang saya nyatakan tadi, bahawa kita akan sepakatkan dengan pihak-pihak lain juga. Setelah mereka faham, insya-Allah mereka akan menyokong, kita akan tumpuhkan satu pemerintahan yang lebih adil, lebih mendapat keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya saya nyatakan tadi nak buat sebuah lagu yang berjudul Bahtera Pakatan Rakyat, itu berbunyi begini. Bunda senyum riang melahirkan anak yang cemerlang, putra putri sayang, putra putri sayang, takwa beriman, cahaya yang gemilang, mata melihat roket naik ke bulan, kemenangan PR, kemenangan PR bakal menjelang. Jiwa dan raga kita korbankan kepada yang ihsan, ganjaran pahala janji Allah tiada bandingnya. Duhai insan bistari, bertaubatlah, insaflah diri, mohon keampunan, mohon keampunan seikhlas hati. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, saya rasa tuan-tuan pun beruntung pada malam ini dapat, orang kata, bukan hanya mendengar sedikit celoteh dari saya, untung lagi mendengar dua buah nasyid, walaupun nasyid itu disampaikan dalam bentuk lagu yang ringkas saja, kalau tidak itu ambil masa panjang ya. Dan kita berpeluang rupanya saya menanti ketibaan seorang lagi penjamah agaknya atas sebab tertentu. Rupanya kerana ni kita pendekkan masa kerana majlis hari raya,
Sepatutnya kalau majlis ceramah lain biasanya kita sampai pukul 12 kan. Tapi yang ni sepertinya tak ada masalah kerana kawan-kawan kita ni faham ya. Walaupun sampai 12.30 mereka pun takkan nak bagi satu berita hangat ya. Pegawai polis bekas matan pengarah CID ditangkap kerana berceramah lebih pada masa. Mereka pun faham ya. Cuma saya nak mengingatkan lagi bahawa kita dalam hal mencari keberkatan Allah ni, maka tak lain tak bukan kena ada satu jalinan persefahaman lah sesama kita ni ya. Inilah yang kita namakan negara demokrasi. Demokrasi ini antara lain saya nyata dah tadi ya, orang pencen bebas ya. Jangan takutlah kalau kata bila kita tergerak, kita merasakan setelah kita muhasabah diri, kita memilih perjuangan lain. Asalkan perjuangan itu diridhai Allah lah. Jangan khawatir, kita takut hanya pada Allah. Dan kerajaan yang sepertinya dah faham, mereka pun di mana-mana bila bagi ucapan yang macam ni, saya menceritakan, mereka tak pernah menafikan pun tak pernah menyatakan bahawa pendirian saya tu salah. Tak ada. Dan barang diingat ya. Kalau saya sebut tu ramai kawan-kawan kita, baik yang bekerja masih PTD ke ya, dalam masuk kalau nak sebut PDRM pun ya. Ramai juga yang tak ni lah. Ini kita konsep demokrasi ya. Ramai tak setuju, alhamdulillah tak apa. Dan kita bagi faham je lah. Tapi ramai rupanya yang setuju pun. Yang terbaru saya dapat panggilan daripada Senior Assistant Commissioner Idris Jikun, jauh di Sabah. Di Sabah. Dia kata apa? Walaupun dia duduk jauh di sana, rupanya saya cakap sikit-sikit macam ni pun berita ni sampai ke sana. Rupanya ada juga yang menyampaikan ni dalam YouTube ni kata. Dan Idris Jikun ni Senior Assistant Commissioner, 1-star general lah ya. Memang saya untung sikit dulu, dapat 3 bintang lah. Nasib je, nasib je. Tak ada apa pun sekarang bila ada pension kosong. Kita ni berlakon je, bila dah habis tak ada apa-apa lah. Dia asalnya dia kata dia dari penampak Bufak ni dekat Sipitang, satu kawasan dengan Lajin Ukim. Dia kenal pun, ada salah silah persaudaraan pun. Ini ceritanya. Dan saya kata kalau begitu dia sokonglah parti yang kalau kalau nak dia kata dia tak nak parti itulah, dia nak parti istilahnya yang Pakatan Rakyat lah. Dan yang insya-Allah yang pada parti Lajin Ukim pun dia akan buat satu parti lain pun, agaknya dia akan masuk Pakatan Rakyat juga. No, dia kata dia nak masuk PAS. Saya kata kenapa? Sana yang ada mudah parti-parti lain pun banyak lah. Kalau parti berbakar lain pun kan. Lepas tu di tempat dia tak ada. Dia duduk, dia sekarang ni Mustautin di Lahad Datu. Jauh tu kalau Sabah dia ni lah, dekat dengan Sadakan jauh. Jauh daripada Kota Kinabalu lagi, jauh lah. Jadi tak ada cawangan dekat sana, dia kata. Tu yang dia telefon saya tu. Nak menceritakan bahawa kalau tak kena gaya yang macam kata tadi lah, niat kita dengan baik, dengan gigih, dengan betul kita buat kan, sebetulnya sokongan tu akan menjadi-jadilah di mana-mana pun. Baik masih yang dalam kerajaan maupun yang dah pension, pension dia tak lebih berani lah, tu yang banyak juga yang berani sihat ya. Baik yang di mana di kampung nelayan, penurih getah sebagainya, mereka yakin bahawa kita ni tidak ada niat apa-apa, semata-mata nak mengajak menuju agama Allah, mendapat keridhaan Allah. Dan kita bergabung dengan parti lain pun tidak ada salah, mereka sudah faham bahawa inilah cara yang baik, kerana kita nak pegang tampuk pemerintahan. Kalau kita pegang 1-2 kursi, walaupun kita dah ada kekuatan dalaman, itu je tak cukup. Jadi kita bagi faham kepada DAP, bagi faham kepada PKR, dan mereka pun dah faham sekarang, dan mereka akan bersama. Barulah nanti insya-Allah kalau Pakatan Rakyat ni pegang majoriti, kita boleh form, boleh bentuk kerajaan. Kalau pun nanti tak serentak kita isytihar ya, undang-undang Islam kita katalah tu sah, mungkin kita kata dah ada persetujuan tu, kita akan dasar rundingan, bagi faham, buat persiapan, insya-Allah kita akan mencapai begitu, akan mencapai ke tahap itu. Sedangkan yang yakinnya, yang paling itu diumumkan baru ni oleh saudara Anwar Ibrahim. Yang nyata dia kata
Kalau kita malam ini kita berjaya, besok itu istihar yang pertama dia kata apa? Harga minyak akan diturunkan serta kita. Itu yang pertama. Yang lain itu kita akan berdikit-dikit mengikut orang kita supaya sistem itu berjalan dengan baik, tak jadi huru-hara, tak jadi orang kita kelang kabut. Apa yang saya nak nyatakan itulah dia ya. Yakinlah bahawa kita berada di landasan yang betul, landasan yang akan mendapat keridhaan Allah. Dan sampai-sampaikanlah kepada rakan-rakan kita yang lain yang tak datang pun ataupun yang masih ragu-ragu, percayalah bahawa kita perlu sangatlah sekarang ini membuat satu perubahan demi untuk masa depan anak-anak kita. Dan akhir sekali saya ingin mengingatkan bahawa akan ada nanti peristiwa-peristiwa lainnya, godaan-godaan lain. Tapi apa yang saya nak nyatakan, kita kena cekal ya. Maknanya kalau kata nanti ada terjadi sesuatu yang berlainan yang menyebabkan kita ni kadang tumbang ambing, termasuklah kata kalau datang rumah tu banyak lagi akan dapat bantuan lah ya. Kadang-kadang kita kata ini cukup menggoda, jangan kita takut. Menggoda tu kita terimalah ya. Tapi niat kita itu adalah semata-mata orang kata kalau ada pemberian itu pemberian yang ikhlas. Jangan kita anggap menerima tu atas dasar kita tertakluk kepada apa yang dihasratkan. Itu akan jadi rasuah. Semua orang tahu. Innamal a'malu binniyat. Orang bagi kita niat ikhlas, terima untuk nafkah tu ya. Itu yang kita kata tadi. Kita akan memikirkan yang mana yang lebih baik, yang mana yang telah membuktikan bahawa kita ni orang kata akan menentang segala kemungkaran, mentang segala orang kita salah laku yang berlaku dalam negara kita sekarang. Dan janganlah sangat orang kita kalau tangkap mendepati janji. Itu janji aku setakat orang kata hak rakyat dah dijanji itu kena buat lah. Itu orang kata not a big deal lah. Sepatutnya tak payah janji pun, kemungkaran itu yang kita kena perangi. Kalau kita kata undang-undang saya kata tadi dah bercanggah dengan kehendak Allah tu, itulah nanti kadang kita akan berdepan dengan Allah. Yang itulah yang tak usah sebut janji betapa buat. Ini nak tepati dia. Memanglah kalau tak tepati, betul-betul orang kata tak guna langsung lah bagi kita lah yang faham hukum hakam ni ya. Kena buat. Tak usah sebut lah ya. Dan kalau inilah yang menyebabkan kekeliruan itu, apabila kita katakan ramai ya, tapi di kalangan kita tu yang kita menentang, kita tak menyokong ya, bila disebut perayaan, bukan apa hati kita dah terasa macam orang kata terlalu dipolitikkan ya. Politikkan untuk semua rakyat Malaysia lain, tapi kalau dipolitikkan semacam orang kata mengasingkan kita cuma untuk mereka saja. Jadi di mana kedudukan kita tu? Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong lah. Itu apabila ada seruan, kalau dulu-dulu sebut naik bendera, kita memanglah sama, sepakat, semangat Malaysia kan. Sekarang apabila dibuat begini, tak ada perundingan kata nak buat, kata cogan kata pun nak buat apa nama ni, tema pun dibagi pandangan pun shoot cantah terus lah. Tapi kalau timbang-timbang sikit, kena atas sangat semangat bersama ni, insya-Allah secara automatiknya kita akan mempunyai semangat yang sama, semangat juang untuk Malaysia ni yang sama. Tak payahlah suruh-suruh kita apa ni pacak bendera pun ya, kibar bendera ni ya. Sekarang memanglah suruh kibar bendera, kita naikkan bendera lain. Kerana mereka juga yang membuat begitu kan, yang memberi semangat semacam kita ni, jangan bersama seolah-olah kan. Ini sebagai orang kata iktibar lah pada semua pihak bahawa apa yang kita lalui, kalau perkara tu salah, tak adil, orang kata terlalu menekan pihak lain, jangan buat. Itu yang kata sampai pijak-pijak tu, memang kita menentang sekarang ini ya. Cukup orang kata hina lah, ataupun orang yang pijak tu kita kata kita tak setuju lah, memalukan lah ya. Jangan katakan kami je, pihak lain sokong. Tak,
Semua mereka, baik di sana baik di sini pun, kalau kita kata perbuatan yang mencemoohkan orang tu ya, mengaibkan orang tu ya. Mana-mana pemimpin pun, pemimpin kita pun kalau bila diaibkan yang begitu sekali, bila dah tak dapat diputi mahkamah, masih nak cari jalan mengaibkan lagi. Padahal surah An-Nur jelas menyatakan ya, kita tak boleh buat begitu. Pahamilah ayat 4 ya, An-Nur. Pahamilah ayat 31. Bab segala kemungkaran itu boleh, kita tak boleh orang kata mendedahkan ya, hingga mengaibkan orang ataupun dianggapkan sebagai fitnah ya. Semua pihak lah kena tegur lah. Tapi ini apabila terjadi sedemikian, satu pihak saja dinyalahkan, disalahkan, mengatakan kita ini menyokong pula perbuatan-perbuatan yang sumbang, perbuatan-perbuatan yang mengaibkan pemimpin. Maka kita perlu menyatakan bahawa kita bersama, kita pun atas dasar kewarasan, kita tak bersetuju kalau anak-anak muda yang membuat suatu pelakuan yang boleh orang kata menjejaskan imej kita sebagai manusia yang waras. Kita tak mau. Kita semua mahukan tahap akhlak masyarakat ini, dignity maruah kita ini berada di tahap yang tinggi. Yang itu yang kita namakan tadi ya. Setelah kita dijadikan ini, kita nakkan kita menjadi orang yang beriman, yang bertakwa, yang melakukan amal kebajikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu jelas sekali Al-Imran 104 tu ya, bahawa Allah Ta'ala menghendakkan kita ni ada golongan yang menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada perkara-perkara kebajikan dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan insya-Allah kita akan dijanjikan Allah nanti sebagai golongan yang berjaya, yang menang. Siapa tak nak menang, semua orang nak menang. Jadi ikutilah bahawa apa yang diserukan itu kita pahami dan kita laksanakan, dan kita asuhlah, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi generasi kita yang sekampung kita dan juga jiran-jiran kita. Mudah-mudahan semua faham, semua akan ada suatu kesepakatan dan kita akan tubuhkan yang kita katakan tadi, suatu suasana yang lebih baik. Kalau kita ubah kerajaan pun kerajaan yang amar ma'ruf nahi mungkar, badatun taibatun wa rabbun ghafur ya, yang lebih baik, yang lebih orang kata aman dan mendapat keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja ceramah yang di peluang yang saya manfaatkan, dan saya berkewajiban memohon ampun dan maaf karena saya merupakan seorang yang bukan ahli politik, cuma orang pencen polis yang masuk dalam perjuangan sama macam tuan-tuan yang ingin ya, menegakkan Islam demi kerana Allah Ta'ala dan ingin mendapatkan keberkatan dan kerahmatan Allah. Dan sekiranya penyampaian saya tadi itu ada kasar ke, terkasar, terasa di hati, kalau salah tu mungkin juga dari segi persembahannya ataupun approach-nya ya, saya memohon ampun dan maaf, kerana kesempurnaan itu hanyalah semata-mata pada Allah, kelemahan itu pada saya sendiri dan kepada manusia.